Hai guys, what's up? Apa khabar semua? Welcome to channel Faiz Cerita. Hai guys, apa khabar korang semua yang tengah tengok ni? Baik? Sihat? Aku harap korang semua yang tengah tengok ni sentiasa berada dalam keadaan sihat dan juga dalam keadaan yang baik-baik sahaja, okey? Dan buat yang baru mengenali Faiz Cerita guys, salam perkenalan aku cakap buat korang. Jangan lupa guys untuk support hanya dengan klik subscribe, like dan juga share video ni. Dan tak lupa juga korang boleh follow Faiz Cerita di platform media sosial lain seperti yang tertera di ruangan description di bawah. So guys, sebelum aku memulakan penceritaan, apa yang aku nak beritahu ni hanyalah sekadar informasi sahaja. Korang jangan risau, aku dah tak akan mengambil masa korang panjang-panjang lagi. Sebab macam sebelum ni kan aku akan bercakap macam-macam dulu sebelum nak ke penceritaan kisah seram kan. Dan oleh disebab itu ada yang memberi komen yang mengatakan bahawasanya Faiz Cerita janganlah buat intro yang panjang-panjang sebab takut bosan. Betul juga tu guys, panjang kan. So korang jangan risau, aku tak akan cakap panjang-panjang lagi lah untuk intro tu. Dan aku harap korang semua yang tengah tengok ni dapat memaafkan segala kesilapan dan kesalahan aku sekiranya sepanjang penceritaan ada yang mungkin kurang selesa ke, yang kurang menyenangkan ke, apa-apa pun aku akan cuba perbaiki yang terbaik buat korang semua yang tengah tengok ni. Dan terima kasih juga kepada yang komen tu. Saya akan ambil lah kata-kata itu untuk perbaiki setiap kelemahan dari semasa ke semasa. So guys, diingatkan setiap penceritaan hanyalah sekadar perkongsian dan juga hiburan semata-mata. Jadi baik guys, dalam video kali ni kisah seramnya datang dari perkongsian yang dikatakan kisah ini adalah kisah benar beliau, yang nama yang kongsikan kisah ni adalah Kak Intan, bukan nama sebenar. Apa yang Kak Intan dikongsikan guys dalam video kali ni agak menarik sikit. Kebiasaannya kisah-kisah yang aku dapat, yang aku nak sharekan dengan korang, kebiasaannya bila seseorang tu kongsikan kisah dia kan, macam setiap satu pengalaman tu ada satu dua kejadian je yang berlaku lah, yang dia lalui. Tapi untuk kisah Kak Intan ni, dia kongsikan 4 guys insiden seram yang pernah berlaku ke atas diri dia guys, di tempat yang sama, terjadi dekat rumah keluarga dia guys. Walaupun ada 4 insiden yang berlaku kepada Kak Intan ni untuk dikongsikan, tapi Kak Intan dah ringkas-ringkaskan supaya kita semua taklah bosan untuk menunggu. Alright guys, kita mula dengan cerita satu ataupun insiden yang pertama. Pengenalan kisah daripada Kak Intan untuk cerita yang pertama ni, katanya ialah macam yang aku beritahu tadi kan, berlaku dekat rumah keluarga. Dia bagi tahulah rumah keluarga dia ni memang jenis yang standard je. Rumah keluarga dia ni ataupun rumah mak dia lah, ramai saudara mara dia yang bagi tahulah dekat rumah tu memang sangat menyeramkan. Tapi kata Kak Intan, dia dengan family dia duduk dekat rumah tu biasa je, tak adalah apa-apa yang menyeramkan. Ada yang bagi tahulah rumah keluarga Kak Intan ni adalah tempat laluan makhluk halus. Tapi tak dinafikan juga guys, kata Kak Intan, kalau duduk beramai-ramai dekat rumah tu memang tak dapat rasa seram tu. Tapi bila duduk sorang-sorang, kata dia, memang tak dinafikan lah, agak seram juga. Dan kata dia, ada satu pagi tu Kak Intan ni dia terasa nak buang air kecil. Jadi dia pergilah dekat jamban tu. Selepas dia selesai buang hajat, dia buka je pintu bilik air tu, dia terus nampak ada kelibat adik dia lalu. Dan kata dia masa tu dia tak rasa apa-apa lagi pun. Cuma apa yang Kak Intan bagi tahu, waktu tu dia perasan kelibat adik dia tu lalu punyalah laju macam jalan atas angin. Apa yang dia perasan, kelibat yang lalu tu, potongan badan yang dia nampak tu yang menyerupai adik dia ni sebiji guys, sama macam potongan badan adik dia yang nombor 2 tu. Dari potongan rambut, pakaian dan juga termasuk dengan kain batik yang adik dia pakai, memang seiras. Cuma kelibat yang dia nampak tu tak bercakap apa-apa lah dengan dia. Wajah dia pun membelakangi Kak Intan waktu tu. Dan kata Kak Intan, bila dia nampak tu dia tak adalah nak tegur apa-apa, dia buat tak tahu je lah. Kelibat yang menyerupai adik dia yang dia nampak ni guys, dia pergi dekat dapur tau. Kata Kak Intan, memang ikutkan dia tak naklah tegur apa-apa, tak naklah cakap apa-apa, sebab dia nampak kelibat tu diam je kan. Jelas sebab mula-mula dia ingat adik dia. Tapi dia kata biasalah, naluri manusia, dia rasa macam nak pergi tengok lah apa yang adik dia ni buat pagi-pagi buta pergi dekat dapur. Jadi dia pun pergilah dekat dapur. Dan kata Kak Intan, dapur dekat rumah tu taklah begitu besar, kecil je. Dan bila Kak Intan sampai je dekat dapur, kata dia tak perlu nak bersusah payah nak geledah sini-sini, nak pergi cari kelibat yang dia nampak tu guys, ataupun dia ingat adik dia tu. Sebab bila dia sampai je dekat dapur, tengok-tengok dah kosong, tak ada sesiapa pun. Bila dia pergi dapur, dia tengok tak ada sesiapa, dia kata
ini tak boleh jadi. Sebab dia kata dia rasa tak puas hati. Kak Intan pun terus pergi dekat ruang tamu. Dia nak pergi lokasi bilik adik dia. Sebab lokasi bilik adik dia ni dekat dalam kawasan ruang tamu tu lah. Bila dia pergi je dekat bilik adik dia guys, dia buka je pintu, tengok-tengok adik dia punya lena tengah tidur. Jadi tanggapan Kak Intan waktu tu guys, dia masih lagi berfikiran baik. Dia kata mungkin tadi adik dia lalu, lepas tu pergi ke dapur sekejap dan terus laju-laju masuk ke dalam bilik untuk sambung tidur. Pada kejadian tu guys, memang dia tak anggap pun yang kelibat tu hantu ke apalah kan. Memang dia ingat adik dia. Tapi selepas tu barulah dia tahu yang apa yang dia nampak tu adalah memang makhluk yang tak diundang. Itu adalah cerita yang pertama. Ini cerita yang kedua. Cerita yang kedua ni masih di rumah sama. Kali ni atuk Kak Intan ada sekali duduk dekat rumah tu. Kata Kak Intan, dekat rumah tu atuk dia ni suka tidur dekat ruang tamu. Insiden yang menyeramkan untuk cerita kedua ni berlaku macam ni. Kata Kak Intan, setiap pagi waktu subuh dia memang akan pergi ke surau. Surau tu pula tak jauh daripada rumah, depan rumah je. Jadi kata Kak Intan memang akan dengar azan lah. Tipulah kalau cakap tak dengar azan, sebab surau memang depan rumah. So kata dia macam tak sedap pula lah bila surau depan rumah. Macam tak best lah kalau tak pergi ke surau untuk berjemaah. Jadi ada satu pagi tu, Kak Intan macam biasalah, dia bangun pagi nak menunaikan solat subuh lah. Tiba-tiba atuk Kak Intan ni, dia terbangun. Dia tanya dekat Kak Intan ni, bukan kau dah keluar awal ke tadi? Lepas tu Kak Intan pun jawab lah apa yang atuk dia tanya tu. Tak adalah tu, ini baru nak pergi ni. Lepas tu atuk dia pun bagi tahulah, engkau dah pergi dah tadi, sebab atuk nampak kau jalan depan atuk. Baju ni lah yang kau pakai. Aku tegur kau tapi kau diam je. Cuma atuk nampak tadi kau macam tinggi sikit. Lepas tu kau senyum dekat atuk. Atuk pun senyumlah dekat kau. So guys, dua cerita yang berlaku dekat rumah tu, dua-duanya adalah merupakan kelibat yang menyerupai tau. Di mana cerita pertama tadi, kelibat tu menyerupai adik dia. Yang cerita yang kedua ni, kelibat tu menyerupai Kak Intan ni. Dia sambung dengan insiden yang ketiga ataupun cerita yang ketiga lah. Cerita yang ketiga ni macam ni guys. Satu malam tu, saya ingat Kak Intan, dia dengan suami dia teringin nak makan Maggi. Jadinya Kak Intan ni dengan suami dia pun pergilah ke dapur nak masak sama-sama. Lepas tu nak makan sama-sama. Dan dekat dapur tu ada satu dinding tau. Dinding tu kata Kak Intan mak dia gantung kuali, gantung pan, sebab mudah untuk ambil lah bila nak masak. Entah macam mana, tiba-tiba suami Kak Intan ni, dia tiba-tiba tegur, siapa tu? Lepas tu Kak Intan ni macam terkejut tau guys. Dia pun pandanglah dekat suami dia. Apa yang dia nampak, mata suami dia tu betul-betul memandang tepat dekat arah buntut kuali yang tergantung dekat depan dapur masak tu. Kebetulan pula kata Kak Intan malam tu buntut kuali tu punyalah berkilat. Dah macam cermin dah kilat dia. Tapi yelah, kata Kak Intan, dia fikir mungkin mak dia lah kot yang menyental waktu siang tadi. Lepas tu kan guys, Kak Intan pun dia tengok jugalah dekat bentuk kuali tu. Sebab dia macam pelik lah, apa hal suami dia macam ni? Apa yang suami dia nampak ni kan? Dia pun tenunglah dekat bentuk kuali tu. Korang tahu apa yang dia nampak? Katanya nampak ada bayangan orang lelaki pakai kain pelikat kat bentuk kuali tu. Alamak, kelibat ni pun kalau nak pakai kain pelikat pun janganlah kat bentuk kuali. Sebabnya nak masak Maggi kan. Kalau jadi kat aku lah kan, aku rasa aku lebih rela lah malam tu tak makan lah. Walaupun terasa lapar kan, yelah nak makan Maggi, tapi dah nampak macam tu, tak apalah, puasa je lah sampai besok. So guys, sambung balik yang tadi, bila Kak Intan ternampak juga benda yang sama, dia dengan suami dia pun saling berpandangan. Lepas tu mereka berdua ni macam serba salah. Nak toleh ke tak nak? Nak toleh ke tak nak? Gitu. Mereka saling berpandangan waktu tu kata Kak Intan. Dan masing-masing macam bertanya antara satu sama lain. Tapi soalan tu bukan diluahkan pun. Cuma kata dia waktu tu dia dengan suami dia macam mempunyai satu chemistry yang sangat kuat. Yang begitu padu. Sampaikan boleh berbicara antara satu sama lain dalam hati ni. Betul-betul macam pukul 7 ni. Tapi apa yang dia bagi tahu ni memang betul guys. Dia tak main-main, kata Kak Intan. Memang saya ingat dia itu yang dia nampak. Dan kata dia pasal kelibat yang dia nampak tu memang sah. Kelibat lelaki yang berdiri menegak di hadapan mereka berdua waktu tu. Dan kata Kak Intan, dia dengan suami dia waktu tu apa lagi guys, memulakan langkah silatnya. Tak adalah, bukan silat. Alah, silat ni korang pun tahu, silat langkah 1000 lah. Pelan-pelan dia dengan suami dia pun reverse ke belakang, terus pergi berlari ke ruang tamu. Itu adalah cerita yang ketiga guys.
Ini cerita yang terakhir, cerita yang keempat. Saya ingat dia, pernah satu malam tu Kak Intan ni dia balik rumah lewat sikit tau, agak-agak dalam pukul 2 pagi. Sebab katanya waktu tu dia pergi tengok wayang midnight, biasalah balik waktu-waktu macam tu. Sampai dekat depan rumah, Kak Intan ni buka lah gate. Dan kata dia, baru je nak buka pintu rumah, dia perasan ada kelibat lalu dekat belakang dia. Dia kata ini memang real punya rasa, tak main-main langsung. Kata Kak Intan dia memang perasan ketibat yang lalu dekat belakang dia ni adalah bayang-bayangan hitam guys. Dia buat tak tahu je, dia memang endah kan. Dia terus masuk ke dalam rumah. Lepas tu dia pun cuci kaki, membersihkan diri apa semua, tukar pakaian. Dia pun pergi baring lah dekat sofa, dekat ruang tamu. Dan dia kata baru je dia nak terlelap, ibarat macam nak ke fasa alam, nak ketidur lah, dia terus rasa macam sesak nafas guys. Rasa macam kena hempap. Habis dia kata kaki tangan dia semua tak boleh nak bergerak waktu tu. Dan waktu tu juga dia kata dia bergelut lah. Dia menggunakan seluruh kederat yang ada, dia gunakan segala tenaga yang ada, semua dia keluarkan, tapi tetap juga tak berdaya. Seolah-olah dia kata macam ada satu batu besar yang hempap dia daripada kepala sampailah ke kaki. Dan dia kata apa yang dia dapat pastikan itu bukan kram. Dia kata sebab dia pernah rasa kena kram macam mana, jadi memang beza sangat, memang itu bukan kram. Lepas tu dia kata dia macam teringat pesanan orang tua-tua. Yang dia ingat, dia kata apa yang dipesankan bila kena macam tu, cuba gerakkan jari sedikit. Intan pun teringat dan dia pun buat lah. Boleh je gerak jari dia, tapi dia kata tetap tak lut dah macam-macam dia cuba. Benda tu tetap menghimpit dia, tetap menghempap dia. Dan kata Kak Intan perlahan-perlahan pun mulut dia, walaupun dalam keadaan macam tu, untuk melaungkan azan. Dan pada masa tu juga guys, apa yang Kak Intan bagi tahu, dia ada nampak kelibat ni macam ada bara dalam badan dia. Bara tu pula makin lama makin terkeluar daripada benang kelibat tu, seakan-akan macam nak meletup. Katanya macam, yelah kalau kita bakar kertas kan kita akan nampak ada bara bergerak daripada kertas tu. Mana bara tu bergerak sepanjang kertas tu dan meninggalkan abu. Dia kata macam tu lah, dia kata dia nampak. Last dia kata dia pun terlepas lah daripada himpitan tu. Dia kata waktu tu memang lega rasanya, macam dapat satu nafas yang baru. So guys, itulah perkongsian dalam video kali ni yang Kak Intan ni kongsikan. Katanya pengalaman dia ni adalah memang pengalaman yang benar, walaupun katanya mungkin nampak macam kartun sedikit, tapi inilah apa yang dia lalui guys, yang berlaku dekat rumah keluarga dia. Dan kesimpulannya kata Kak Intan ni, rumah tu sampai sekarang mak dia masih duduk, sebab kata mak dia dah biasa dah, jadi tak ada apa-apa nak ditakutkan. Dia pun ada balik juga ke rumah tu untuk ziarah-ziarah mak dia. Cuma kata dia tak bermalam lah dekat rumah tu, sebab rumah sendiri dengan rumah mak dia ni pun tak jauh sangat. Sebelum kita akhiri video ni, ada sedikit lah macam perkongsian daripada Kak Intan ni. Dia bagi tahu, jadi memang makhluk yang nama jin ni memang ada di mana-mana. Dan dia kata ada satu amalan yang bagus untuk kita boleh amalkan, iaitu namanya manzil. Dan kata Kak Intan, insyaAllah kalau diamalkan, amalan manzil ni memanglah sangat-sangat berkesan. Kelebihannya kalau diamalkan, kita boleh dijauhkan daripada gangguan-gangguan jin ni, dan jin-jin ni pun tidak akan mengganggu kita lah. Dan selain daripada tu, katanya kalau ada anak-anak yang menangis, ada budak-budak kecil yang menangis kan, elok juga diamalkan manzil ni. InsyaAllah kanak-kanak yang menangis tak berhenti tu, dia akan berhenti menangis lah. Allahualam. Jadi itulah guys, sedikit perkongsian daripada kisah Kak Intan, dan juga sedikit bertua, mungkin sedikit macam tips lah buat kita semua kan. Jadi terpulanglah kepada kita untuk kita mempercayai ataupun tidak, terpulang pada kita untuk menilaikannya. Jadi guys, terima kasih banyak-banyak sebab sudi stay sampai habis untuk dengarkan perkongsian dalam video kali ini. Dan maafkan aku sekiranya kalau ada kata-kata yang tidak menyenangkan, kata-kata yang tak jelas ke, atau mungkin apa-apa kelemahan dan kesilapan daripada Faiz cerita. Aku minta maaf banyak-banyak guys, dan aku akan cuba perbaiki untuk memberi yang terbaik buat korang semua yang tengah tengok ni. So guys, sekiranya kalau korang yang tengah tengok ni nak komen apa-apa pasal kisah Kak Intan ni, korang boleh komen saja dekat ruangan komen di bawah. Dan kalau korang nak sharekan korang punya pengalaman ke, korang boleh emailkan je di Faiz cerita. Jadi insyaAllah aku akan kongsikan di dalam video di masa akan datang, sekiranya kalau korang tidak keberatan untuk kongsikan pengalaman korang. Buat yang baru mengenai Faiz cerita, jangan lupa untuk support hanya dengan klik subscribe, like dan share. Dan juga guys, boleh follow Faiz cerita di platform media sosial yang lain seperti yang tertera di ruangan deskripsi
description di bawah. Itu saja guys dalam video kali ni. Terima kasih banyak-banyak aku ucapkan kepada korang semua yang sudi untuk tengok video ni, yang sudi support Faiz Cerita. Aku doakan korang semua guys sentiasa sihat, dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur dan dipermudahkan segala urusan korang. Okay, amin. Terima kasih banyak-banyak guys. Sekali lagi minta maaf di atas segala salah silap, kata-kata yang tidak menyenangkan ke, minta maaf sangat-sangat. Okay guys, dan guys please stay tune untuk next video InsyaAllah. Sekian dari Faiz Cerita. Assalamualaikum.